Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar Doktor dan Puan Fadilah? Memperkenalkan saya Nur Haji bin Ishak bernombor matris E174410. Saya berharap yang menilai penilaian ini dalam keadaan sihat sentiasa di bawah perlindungan Allah SWT. Saya juga mendoakan agar doktor dan isteri serta keluarga dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya akan membentangkan jawapan saya dalam tugasan 4. Kita pergi kepada soalan pertama. Soalan pertama berbunyi, berdasarkan nota kuliah dan video 1, terangkan maksud korporat filantropi. Jawapan saya ialah, perkataan filantropi berasal daripada perkataan Greek iaitu philo yang bermaksud kawan. Dan itu juga ia bermaksud cinta kepada manusia atau menjaga komuniti. Dengan lebih tepat, filantropi adalah membuat sesuatu dengan cinta dan menjaganya untuk membuatkan kehidupan seorang dengan lebih baik. Ramai orang fikir filantropi memberikan duit adalah aman dan ada juga yang mahukan harta. Tetapi harta bukan hanya duit tetapi sumbangan seperti buku dan mainan. Memberi sumbangan dalam bentuk kewangan, barangan serta bakat atau kemahiran untuk membantu secara sukarelawan. Masuk ke korporat filantropi yang lainnya adalah pemindahan wang tunai atau aset lain secara sukarela dan tanpa syarat oleh firma swasta untuk tujuan awam. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalannya ialah, berdasarkan nota kuliah yang tekan 3 bentuk pemberian atau sumbangan yang boleh diberikan oleh syarikat korporat kepada komuniti. Jawapan saya ialah, berikut merupakan pemberian atau sumbangan yang boleh diberikan oleh syarikat korporat kepada komuniti. Yang pertama, derma amal. Derma ini bukannya termasuk dalam konteks keagamaan sahaja, tetapi ia termasuklah dalam konteks kemanusiaan. Yang nombor 2, sumbangan juga boleh diberikan dalam bentuk hadiah, produk atau perkhidmatan. Contohnya dari sumbangan korporat AS Amerika Syarikat pada tahun 2016, di mana menunjukkan bahawa 18% adalah bukan tunai, manakala 48% pula adalah wang tunai. Wang tunai itu adalah baki yang datang dalam bentuk sumbangan daripada yayasan gabungan. Di bawah Undang-Undang Cukai Amerika Syarikat, jika syarikat menyumbangkan barang baru, mereka boleh mengurangkan nilai pasaran wajar berdasarkan had yang telah ditetapkan. Poin yang terakhir, perkhidmatan pekerja sukarela. Perkhidmatan ini melibatkan usaha orang ramai untuk membantu orang lain dalam komuniti melalui pekerjaan yang tidak dibayar. Trend pentingnya adalah apabila dikenali sebagai kesukarelawanan adalah berasaskan kemahiran, di mana kemahiran itu dipadankan dengan kebolehan setiap ahli sukarelawan itu sendiri. Pendekatan lain juga adalah dengan syarikat memberi pekerja cuti dengan bayaran gaji adalah secara sukarela dalam kalangan masyarakat iaitu pekerja. Seterusnya, soalan nombor 3. Soalannya berbunyi, berdasarkan nota kuliah video 2 dan 3, terangkan bagaimana korporat filantropi boleh membantu menyelesaikan masalah masyarakat, khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 yang berlaku ketika ini. Jawapan saya, peranan filantropi dalam menjaga kebajikan masyarakat haruslah diambil perhatian. Tambahan lagi, mereka boleh bekerjasama dengan syarikat korporat yang lain dalam menangani isu pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, mereka juga boleh memberikan bantuan atau pinjaman. Seperti yang saya sudah sebut dalam jawapan nombor 2 tadi, filantropi juga ada memberikan pinjaman dan bantuan daripada segi fizikal maupun kewangan. Ini dapat meringankan lagi bebanan mereka yang terjebak dalam pandemik COVID-19 ini.
Filantropi ini telah berjaya menangani beberapa masalah rakyat khususnya ketika dilanda bencana. Oleh itu, pastinya isu COVID-19 ini juga diambil berat oleh mereka dalam menyampaikan peranan mereka. Contohnya, menghantar pasukan kesukarelawanan ke rumah-rumah yang mengalami kemiskinan akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan ataupun MCO. Aktiviti kesukarelawanan ini adalah berdasarkan nota kuliah bab 18. Soalan nombor 4 yang berbunyi, berdasarkan nota kuliah, jelaskan apakah yang diharapkan oleh komuniti dalam syarikat korporat. Jawapan saya ialah komuniti berharap daripada syarikat korporat. Yang pertama adalah sekolah, iaitu sistem pendidikan yang berkualiti. Yang nombor 2 adalah peluang rekreasi. Yang ketiga adalah perpustakaan, muzium, teater, perkhidmatan dan juga organisasi budaya lain. Yang keempat, komuniti juga memerlukan prasarana yang mencukupi, iaitu seperti perkhidmatan pembentung, air dan elektrik. Seterusnya, sistem pengangkutan yang mencukupi seperti jalan raya, kereta api, lampangan terbang dan juga pelabuhan. Selain itu, komuniti juga memerlukan perkhidmatan keselamatan awam yang berkesan, misalnya polis dan juga bomba. Komuniti juga ingin percukaian yang adil dan seksama supaya menjaga kesejahteraan mereka dan juga negara. Perkhidmatan penjagaan kesihatan juga haruslah berkualiti. Yang terakhir, komuniti juga memerlukan masalah kooperatif, iaitu pendekatan penyelesaian terhadap setiap masalah. Soalan nombor 2 pula daripada soalan nombor 4 adalah apakah perkhidmatan komuniti yang dikehendaki oleh syarikat korporat? Yang pertama ialah membayar cukai, yang kedua menyediakan pekerjaan dan latihan, yang ketiga rakyat mestilah mematuhi undang-undang, yang keempat komuniti juga haruslah menyokong sekolah dan juga komuniti juga haruslah mengambil bahagian dalam pembangunan ekonomi. Selain itu menyokong taman rekreasi, menyokong aktiviti seni budaya dan yang terakhir adalah menyokong program penjagaan kesihatan tempatan. Kita sudah pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan 5 yang berbunyi, menerusi sumbangan syarikat korporat terhadap masyarakat, ia dianggap sebagai satu bentuk pelaburan sosial. Terangkan apakah 4 elemen penting bagi mengukur pulangan daripada pelaburan sosial. Terdapat 4 elemen penting bagi mengukur pulangan daripada pelaburan sosial. Pertama, melalui input, iaitu sumber yang disediakan oleh syarikat. Hal ini mungkin merangkumi sumbangan tunai, masa pekerja, produk dan perkhidmatan atau sokongan logistik. Yang nombor 2 adalah output ataupun keluaran yang menunjukkan langkah-langkah aktiviti yang telah berlaku. Biasanya bilangan komuniti yang terlibat. Yang ketiga, impact atau kesan, iaitu perbezaan program yang dibuat, iaitu faedah dan manfaat sebenar yang diperoleh kepada komuniti yang terlibat. Ini juga adalah sama dengan hasil, kecuali dia inginkan hadiah daripada penyertaan. Yang terakhir, poin saya yang terakhir iaitu penciptaan nilai atau value creation, iaitu faedah untuk perniagaan program. Ini juga sama dengan konsep kepentingan diri yang diselahkan oleh komuniti. Alhamdulillah, selesai sudah jawapan yang telah saya bentangkan. Akhir kata, saya mendoakan doktor dipermudahkan segala urusan. Dalam peluang ini juga, saya ingin menadahkan 10 jari saya memohon maaf jika saya ada melakukan kesilapan kepada doktor. Terima kasih doktor kerana sudi mengajar kami dan telah memberikan banyak ilmu dan input kepada kami. Syukran jazilan ya mu'alim. Ikhlas daripada saya, Nur Haji bin Ishaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.